Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar? Pada malam ni kita ingin menceritakan tentang 10 makanan yang anda harus elakkan secara betul. Nombor satu ialah artificial sweetener. Semua ikut artificial sweetener, tak boleh you main-main. Sebab apa? Dia banyak kerosakan dalam kita punya nerve, terutama sekali bahagian-bahagian signal akan rosak. Dan bila signal rosak, anda tahulah apa saja yang ada, terutama sekali dalam diet coke, diet soda. Apa yang tulis diet tu semua ada artificial sweetener, bukan sweetener yang betul. Kalau you tengok low calorie yogurt, itu pun bahaya. Kalau you tengok chewing gum, tak dalam belakang-belakang label chewing gum tu semua ada. Jadi anda kena pastikan supaya dia tidak menjahanamkan you punya liver, menjahanamkan kidney you, dan dia menyebabkan autoimmune, penyakit-penyakit yang gatal kulit, ada psoriasis, ada eczema, penyakit thyroiditis, hyperthyroid dan sebagainya tu anda jangan ingat disebabkan oleh masalah iodine tak cukup saja. Rupanya kita punya artificial sweetener. Nombor satu. Okey. Nombor dua, ready? Nombor dua ialah bagi mereka yang berkaitan dengan artificial sweetener juga, kadang-kadang bekas dalam you punya minuman tadi tu, diet coke ke diet soda ataupun minuman-minuman yang dalam tin ataupun makanan dalam tin dan sebagainya, ada tak you masuk dalam bekas-bekas yang tak ada tulis food grade? Kalau bekas yang tidak food grade, yang tidak boleh kita guna untuk pemakanan, selalunya ada lapisan yang dinamakan BPA, bisphenol A. Yang ni dia takkan tulis BPA. Takkan dia nak kata, oh aku punya can ni, tin aku ni, ataupun aku punya botol ni, ataupun plastik aku ni ada BPA. Dia takkan tulis, faham tak? Tetapi kalau dia tak tulis benda yang boleh digunakan pakai untuk makan, bekas tu, tempat simpan air ataupun minuman ataupun makanan tu, selalunya liningnya ada BPA, bisphenol A. Bisphenol A penyebab kanser. So kalau boleh you tolak ke tepi kalau dia tak tulis pack ke, pack bottle ke, ataupun food grade bottle ataupun can, ya. Sebab yang ni semua orang tak perasan. Dan anda tahu tak, kebanyakan daripada tin-tin kita tu diliningkan dengan aluminium. Dan aluminium tu semua adalah penyebab kanser dan merosakkan. Kalaupun tak kena kanser, boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain. Okay, so very important. Ready? Seterusnya, nombor dua ialah donat. Kalau saya kata donat mesti orang marah ni, tetapi konsep donat tu faham tak? Sebab dia semuanya dalam tu, semuanya ada apa? Ada tepung, ada gula, ada minyak yang memang artificial, bukan artificial lah, maksudnya oil yang telah ditukar. Lepas tu ada apa orang panggil, kalau main pula dengan kek semua ni, semuanya dengan frosting dia. Tahu tak frosting dia? Dengan dia punya atas dia kan ada dia punya icing dan sebagainya tu. Semua dalam bahan-bahan ni, kalau you rajin makan dessert dan suka ambil donat ataupun kek, memang kalau lah boleh you dengar cakap pakcik cakap ni, boleh tak you tolong tolak ke tepi. Orang yang tak sakit dia mungkin tak faham, okay? Tapi bila dah sakit, kalau you terliur macam mana pun, no dessert untuk you. Okay, right, dah boleh ikut semua tu. Okay, so donat, cakes, benda-benda icing, benda-benda yang banyak ice cream ke atas tu semua tu, please, okay, be very careful. Good. Okay, dah boleh ikut. Dan seterusnya nombor 3 pula, ikut ya, ada 10 semua. Pernah dengar margarin tak? Okay, siapa pernah dengar margarin? Siapa tak pernah dengar margarin? Saya pun banyak makan margarin. Okay, dulu-dulu sejak dah kena kanser ni baru tahu. Saya bukan malam ni nak cerita untuk lawan kanser, tapi untuk lawan semua jenis penyakit. Margarin adalah toksik sebab dia diperbuat asal usulnya daripada minyak tanam-tanaman seperti palm oil, terutama sekali kan di Malaysia ni kan, ataupun ada yang corn oil, soya oil, canola oil, oil yang daripada bijirin-bijirin tanaman tu sebenarnya okey, tapi bila dia nak jadikan boleh jual dan tidak rancid kan, minyak-minyak daripada tanam-tanaman ni, dia cepat jadi, orang Melayu panggil basi lah, panggil orang dah rosak lah kan. Jadi supaya dia tak rosak cepat, mereka kena panaskan dia dan kena masuk chemical dan kena bubuh, ada special pressure lagi, kena tekan lagi, lepas tu bubuh hidrogen lagi. Jadi semua molekul-molekul asal tu dah bertukar, sehingga kan bila masuk dalam perut kita sebenarnya sedap saja dimakan ataupun disapu.
dengan roti dan sebagainya, tetapi bila masuk dia tak boleh digested. Bila tak boleh digested, maka you dah ambil makanan yang dah bukan natural lagi dah. Jadi kalau bukan natural, maka you tak boleh ambil dia punya free fatty acid secara terbaik, maka sel kita nanti akan dibalut, akan disalut dengan apa yang dinamakan trans fat, fat yang telah ditukar disebabkan oleh manusia bikin punya. Jadi dia toksik. Okey, bagus. Seterusnya nombor 4, sugar. Okey, sugar yang selalu saya cerita lepas-lepas, sugar yang nampak ataupun sugar yang tak nampak. Okey, boleh faham tu? Kalau sugar yang tak nampak, okey, kalau sugar yang tak nampak, kalau you perasan lebih banyak daripada sugar yang nampak. Sugar nampak tu sugar ni lah, sugar pasir kan, gula pasir. Tetapi gula yang tak nampak lebih banyak kat mana? Dalam makanan, dalam minuman, dalam soda, dalam 3-in-1 punya teh atau 3-in-1 punya kopi berlambak-lambak. Okey, so you kena hati-hati, perhatikan supaya you tidak terlalu berminat dengan bahan-bahan dan makanan macam ni. Okey, especially kalau you pernah dengar energy drink tak? Okey, seperti tak usah sebutlah nama kan, tapi kalau you salah-salah nanti you jadi macam Red Bull, betul-betul bull. Pasal apa? Kita dah mula sebenarnya diperdayakan oleh advertisement dengan Formula 1 dan sebagainya. Rupanya dalam tu penuh dengan gula, penuh dengan kafein yang ekstrim. Kafein ada kebaikannya, tapi kalau dah ekstrim, campur dengan gula, campur dengan artificial sweetener lagi, semua tu dah bertaraf dengan peringkat yang saya kata nombor 1 tadi. Artificial sweetener campur dengan dia punya bahan-bahan yang dalam tin tu lagi, Masya Allah. So be very careful, 3-in-1 semua tu. Okay, right. Kalau 2-in-1 pun bahaya juga. Okay, right, kita sambung sekarang. Nombor 5 ialah MSG. Pernah dengar MSG tak? Siapa tak pernah dengar MSG? Siapa tak pernah kena MSG? Cerita kat saya. You makan je kat luar, hampir 90% mesti ada MSG. Kecuali kalau tempat tu kata, oh saya tak makan MSG, atau saya tak masak pakai MSG. Chef dia kata saya kat rumah ni atau kat kedai ni tak pakai MSG. Okey, kalau dia boleh dipercayai, alhamdulillah. Tapi all shops, all kedai, all yang luar daripada rumah yang you sendiri tak kontrol, memang tak boleh dipercayai. Sebab apa? MSG dah terkenal kan. MSG ni dia bagi you rasa sedap, you rasa tak kenyang, bagi rasa nak makan lagi. Jadi you punya taste bud, you punya cita rasa you tu sentiasa sedap je, rasa nak makan je lagi. Dan you mesti kata, ya aku mesti mai balik kedai ni. Kadang-kadang kedai tu tepi longkang je, dia masak, sebab dia goreng ataupun dia buat apa-apa tu, mesti you rasa nak datang lagi kan. Yang ni yang dinamakan mestinya letak penyedap. Dan selalunya penyedap yang paling murah dan paling berleluasa ialah MSG. Dan MSG dah terkenal, dia memberi you excited, dia bagi you panggil excitotoxin, toksin yang membolehkan you rasa seronok, syok, tetapi sebenarnya dia menjadi masalah. Pernah dengar tak dipanggil Chinese restaurant syndrome? Dulu sampai keluar satu arahan mengatakan siapa yang nak pergi kedai Chinese restaurant tu berhati-hati, kalau allergic kepada Ajinomoto jangan masuk. Sebab apa? Nanti you akan bermasalah. You makan sedap, you makan lagi, you makan sedap, makan lagi, lepas tu you nanti crashed. Okey, ataupun dah bahasa accident dia panggil crashed. You boleh jatuh, boleh jadi macam pengsan, kadang-kadang setengah orang boleh ada diarrhea, boleh ada muntah, dan selalunya kalau selalu rajin makan boleh sampai biasa-biasa. Kalau orang begitu, kalau you rasa pening, you rasa macam gatal-gatal mulut, you rasa macam ada alergi, memang dah ada MSG dalam tu. Tebal je rasa you punya lidah kan. Alright, kita nak habis. Nombor 6 sekarang. Senang aja. Siapa yang suka makan makanan yang dah diproses? Tahu kan yang diproses? Saya rasa kalau you pergi supermarket, selalu saya kata makanan semuanya hampir 90% dah diproses. Jangan-jangan yang tak diproses.
Dan proses tu termasuklah daripada yang kita biasa makan hari-hari. Kan topik kita pada hari ni makanan harian, bukan makanan yang macam chia seed atau makanan seperti quinoa. Itu kan jarang orang makan, dengar pun tak pernah kan. Tapi yang macam fast food, you tulis ni, itu semua dah diproses. All fast food. Ada yang tak diproses tak? Ada yang tak disimpan lebih daripada 3-4 bulan tak? Semuanya lebih daripada 7-8 bulan punya makanan disimpan elok untuk you dibakar, dimasak, direbus ataupun digoreng dan sebagainya. Masya Allah, that is where bila diproses macam tu. Dan you tahu tak, tepung-tepung yang kita rajin makan, tepung semua tu menyebabkan, bukan salah gandum tak salah, tapi gandum pun dah modify, GMO. Lepas GMO diproses, you tahu tak masa diproses tu macam mana tepung tu boleh jadi putih melepak. You bayangkan macam mana tepung boleh jadi putih melepak. Okey, mesti dah dia buat at least 3, 4, 5 step. Ada dia punya, sampai dia nak simpan pun dia kena bubuh pesticide dulu supaya tepung atau gandum tu tak rosak. Sambil dia tukar ke tempat lain, dia kena tampur preservatif lagi supaya dia tidak jadi basi dan sebagainya. Jadi by the time dia sampai kat dalam plastik tu, dia simpan kat kita dah beli yang berapa lama punya tepung. Okey, lepas tu kita goreng pula lagi. Jadi kadang-kadang benda ni, saya cakap, bukan saya tak makan, saya pun makan. Contoh kita makan pisang goreng, tak kira lagi minyak yang di recycle tu. Jadi kalau makanan harian tiap petang atau pagi you ambil bergoreng dan kedai kat luar, you pernah tengok tak minyak warna apa? Minyak yang dia goreng pisang tu belah petang atau karipap tu, jangan-jangan first round, mesti at least 4 atau 5 round punya cycle dah. Tak apalah, kalau you tak percaya, you teruskan makan makanan macam tu. Jadi jangan you heran kalau kita ramai yang kena penyakit kulit, penyakit liver, penyakit kidney, penyakit sampai kanser pun. Okay, so be very careful. Saya nak cerita tentang nombor 7 sekarang. Semua jenis minyak kecuali minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, okay, terutama sekali kat Malaysia, you kena berhati-hati. Kalau brand bertulis minyak canola atau minyak soy atau minyak vegetable oil yang lain selain daripada olive oil, okey lah, tapi mahal sikit kan. Kalau you boleh dapat sachet inci pun orang jarang buat untuk goreng kan. Di Australia orang buat untuk goreng, sachet inci oil, dia pakai minyak tu untuk goreng. Palm oil, minyak kelapa sawit, ada minyak kelapa, very good, no problem. Okay, tetapi yang lain yang saya kata seperti canola ataupun minyak sunflower ataupun safflower, SAFFLOUR, safflower, ataupun minyak soy. Kalau you selalu ambil minyak-minyak komersial macam ni, memang orang yang selalunya ada masalah empedu, masalah bile, tak cukup dan sebagainya, you rajin makan benda-benda yang bergoreng macam ni, siap. Saya punya favourite ialah keropok leko dulu-dulu. Sekarang pun suka juga. Hari cheat day kalau pergi Terengganu ke, kalau orang hantar keropok leko petang-petang balik kerja kan sedap tu. Tolong kontrol. Pasal apa? Itu dia, adalah bertepung. Kalau ikan tak banyak pula dalam tu, rendam pula dalam minyak panas tu, goreng, siap. Tak kira dia punya sos lagi. Sos tu kadang-kadang memang ada preservatif dan ada gula. Jadi benda-benda yang commercial oil ni you kena hati-hati. Apa saja yang, kalau you dah tahu GMO, tolong kurangkan. Yang paling banyak GMO ialah yang asal daripada corn, daripada jagung. Nombor 2 daripada soy, daripada kacang soya. Dan nombor 3 daripada sugar beets, daripada gula yang daripada pokok beets tu. Okey, banyak lagi lah GMO, tapi 3 ni terkenal. Kalau apa-apa saja yang you dengar high fructose corn syrup, saya ulang sekali, high fructose corn syrup, HFCS, tolong perhatikan supaya you tak banyak makan dan jangan bagi pada family you. Sebab apa? Dah banyak buat kajian, kalau you ada pilihan lain, jangan ambil yang GMO punya. Terutama sekali budak-budak muda sekarang yang ambil soy protein. Pernah dengar soy protein? Yang nak pergi gym semua tu, selalu mereka ambil yang untuk menguatkan badan, sebab kononnya nak ambil protein lebihan dan sebagainya. Siap, itu yang menyebabkan sampai infertile, tidak subur lagi orang lelaki. Ada masalah-masalah kulit, masalah jerawat, masalah sampai kena fatty liver. Ini menyebabkan anda kadang-kadang lupa diri.
benda-benda yang asasnya daripada corn, soy ataupun sugar beets. Okey, baik. Lagi satu yang rajin kita makan di Malaysia, contohnya sate. Bukan salah, sebab kalau kata sate salah tak syok lah kan, sebab antara makanan yang paling sedap sate lah kan. Bahkan terkenal orang Malaysia punya sate, siapa tak ada lawan. Kalau yang best punya sate kat Malaysia ni, antara satu dunia, sate Malaysia yang terkenal. Orang lain buat sate di negara lain pun tak sama rasa. Tetapi kalau terlalu banyak makan, macam saya dulu, favorite food number one saya ialah sate. Betul, saya tak malu cerita. Sebab tu masa lepas kena kanser dulu, baru saya sedar diri rupanya semua daging yang dibakar, yang digrill, yang ada cakul, yang sampai terbakar sampai berarang tu, you pernah tengok kan setengah sate sampai dah jadi cakul pun. Tolong jangan makan yang cakul tu, boleh tak? Boleh faham? Sebab satu dah grill pun dia dah bertukar daripada daging, dia boleh jadi nitrosamin. Pernah dengar nitrosamin? Ada banyak, nitrite, nitrate dan sebagainya. Tak apalah, itu nama sains. Tapi apabila dia bertukar wajah dan pula kadang-kadang itu not too bad. Yang paling saya takut anak-anak muda sekarang ambil apa tu macam salami. Pernah dengar tak? Yang macam sausage, macam daging apa tu burger, ataupun yang dipotong-potong cold meat tu. Pernah dengar cold meat tak? Semua tu yang you pergi ke tempat-tempat macam buffet kan, kadang-kadang dia bagi cold meat, daging-daging yang telah disimpan lama, yang berkeping-keping macam tu. Yang tu nombor satu you kena buang. Kalau boleh malam ni pergi buang lar ni juga. Tak kira you dah beli berapa dozen, you pergi buang lar ni juga. Ada yang buat dengan chicken, ada buat dengan turkey, apa, daging itik lah, daging ayam, daging lembu, semua tu please. Yang sausage semua tu please throw away. In fact yang tu saya betul-betul minta you tolong buang you mau tak mau buang. Okay. Dan last sekali ialah benda-benda yang berarti bukan semua daging tak boleh makan. Saya malam ni bukan discuss tentang tak boleh makan daging dan sebagainya. Saya discuss tentang yang teruk sangat daging tu. Kalaupun you nak makan, tak payahlah makan daging tu. Itu maksud saya. Ambil daging yang fresh, kalau boleh daging ayam kampung kalau nak makan juga. Okay. Walaupun untuk orang kanser memang saya tak bagi langsung kan, sebab saya tahu bagi mereka yang tengok apa yang dimasukkan dalam daging-daging ni, tu makanan ni, cara you masak dan cara you prepare pun dah salah. Maksudnya preservatif, ada lagi bahan-bahan yang toksik yang disimpan dalam tu, gula, garam dan sebagainya. Tolong tolak ke tepi. It's not food. Cuma nak bagi you rasa sedap je. Baik, kita tutup cerita pada malam ni, saudara sekalian, dengan apa saja yang susu yang dah bertukar wajah daripada original. Kalau original you ambil, you perah sendiri susu daripada kambing tu atau daripada lembu tu, you sendiri yang perah, dia masih lagi panas-panas, dan you tahu lembu tu ambil dan makannya daripada wild, bebas, dia pergi kat mana pun dia boleh gigit, makan dia punya rumput-rumput dan sebagainya. That means free fat, grass fat punya tu. Yang tu tak apa, okay, kalau betul nak, okay. Tetapi kalau daging yang macam tu, itu daging, tapi bila keluar susu tu, kalau dia kata non fat, katakan minuman tu kan dia tulis kat situ low fat milk, ataupun full cream milk, ataupun mayonnaise, ataupun salad punya dressing tu, semua tu memang dah ada gula, dah ada susu yang tak natural lagi dah, dan ada bahan-bahan yang bagi kental dia, dan bagi ada flavor pula lagi, flavor yang ada kod-kod number, semua tu semua penyebab kanser. So saya dah bagi tahu 10, okay. Ada lagi makanan-makanan lain yang tu you tak perlu ingat sangat. Kalau you boleh ikut malam ni, alhamdulillah. Kalau tak boleh ikut, you cuba ikut juga. Pasal apa? Saya dah bagi 10-10 ni, tak kira you kena kanser atau tak kena kanser, lebih baik sebelum you kena kanser, you ikut, ya. Sebab jangan-jangan lagi dah kalau you tengok susu-susu sekarang pun mesti dia dah campur dengan bermacam-macam. Saya kesian tengok budak-budak yang kulitnya sampai dah bertukar wajah, allergic dan sebagainya, dan ada sampai jadi hyperaktif dan sebagainya. Rupa-rupanya ada kaitan dengan makanan. So cek dulu, kalau boleh 10 yang saya cerita pada malam ini. Hospital tak pernah yang kosong, hospital. Jadi kadang-kadang
kesian juga sebenarnya. Banyak masalah yang kecil-kecil tu sebenarnya boleh diatasi sebelum jadi besar. Bila dah jadi besar macam ni kan, saya faham lah macam mana kadang-kadang ada orang sebelah tadi menangis-nangis kan, ada yang dah baca Quran, faham, saya faham. Okay, jadi anda sekalian, saya minta jangan kita cuma emosional sahaja, kita kena berusaha. Dan saya doakan pada anda sekalian supaya sihat walafiat. Anda harus banyak bersabar, sebab bersabar tu bukan saja separuh daripada iman, tapi sabar itu amat diperlukan untuk kita mendisiplinkan diri. Nak hilangkan 10 list yang saya bagi tadi. Kalau saya bagi lagi 10 nanti you lari pula tak mau dengar lecture saya. Cukup dulu 10 pada malam ni. Dan saya doakan lagi sekali anda sihat walafiat, dan kita doakan kepada mereka yang tengah sakit, jangan putus asa. Syafakallah, anda semua insya-Allah sihat. Tuhan yang bagi, Tuhan yang akan menarik balik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana sudi join. Boleh tolong tekan share tak? Sebab ramai orang harus dengar ni. Okey, tolong Okey, share. Terima kasih. Love you all. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita nak ajak you masuk DND Academy. Kenapa? Nombor satu, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor satu. Nombor dua, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis. Ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat dari semasa ke semasa. Nombor tiga, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil Wellness Advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor 4, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita pada anda. Tapi nombor 5, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey, saya berjumpa anda di dalam DND Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.